Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita sama-sama dapat lagi bersama dalam sesi tafsir ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran, insya-Allah. Pagi ni kita akan bersama-sama dalam muka surat 389, insya-Allah. Masya-Allah, kita dah sampai kepada telah banyak muka surat yang telah kita lalui bersama pada setiap pagi. Hari ini kita akan dalam surah, kita akan bersama-sama dalam surah Al-Qasas, masih lagi juz yang ke-20, dan pada hari ini kita akan bersama-sama dalam ayat yang ke-29, insya-Allah. Sebelum daripada tu, saya terlupa nak sebutkan sebelum daripada ni, iaitu saya telah berjanji untuk menceritakan tentang apakah tema utama daripada surah Al-Qasas ini. Tema utama artinya ialah apakah fokus yang cuba dimanfaatkan oleh para ulama', yang cuba dilihat oleh ulama', apakah sebenarnya cerita yang nak dibawa ataupun ayat-ayat yang berkenaan yang disebutkan dalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ini, apakah dia satu tajuk utama, tajuk besar yang akan diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita adalah manusia, sebenarnya para ulama hanyalah berijtihad saja untuk melihat apakah dia ayat tersebut, apakah tema-tema tersebut, tapi kita cuba ambil manfaatlah daripada apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut. Surah Al-Qasas ini, walaupun namanya adalah Al-Qasas, tetapi kalau kita tengok kisah ini adalah satu kisah, satu kisah. Tetapi kalau Al-Qasas ialah cerita-cerita artinya, iaitu bukan hanya satu cerita tetapi banyak cerita. So, apakah temanya? Ulama menyebutkan bahawa temanya adalah satu perkataan, satu ayat, iaitu as-siqah billah, iaitu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan Allah, iaitu yakin apa? Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu perkara, Allah Taala menjanjikan satu perkara, maka satu perkara yang diutarakan di dalam cerita-cerita di dalam surah ini ialah nak menandakan, menunjukkan bahawa ianya adalah pentingnya siqah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasihi semua, surah ini disebutkan oleh para ulama, majoriti daripada ayat-ayat yang berada dalam surah ini turun semasa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah, iaitu dalam perjalanan. Sebahagian besarnya adalah diturunkan dalam perjalanan. Jadi apa yang kita boleh lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah ialah perjalanan yang satu keadaan yang sangat sukar bagi Nabi SAW. Nabi SAW sebenarnya tak nak tinggalkan Mekah. Nabi sayang kepada Mekah. Sebab itulah ketika Nabi nak tinggalkan Mekah tu, Nabi telah naik ke satu tempat yang mana nampak Mekah tu. Nabi berkata, yang maknanya ialah kalaulah tidak kerana kaumku mengeluarkan aku, menghalau aku daripada tanah ini, daripada tanah Mekah ini, nescaya aku tak akan keluar daripada Mekah ini. Jadi nak menunjukkan bahawa Nabi SAW tu beralih daripada satu tempat ke satu tempat bukan kerana sebab-sebab duniawi, tetapi adalah kerana orang Mekah sendiri menolak dakwah. Orang Mekah tak suka kepada dakwah Nabi. Jadi sebab itulah, dan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau telah meninggalkan Mekah. Jadi itu apa yang berlaku sebenarnya kepada Nabi Musa AS. Kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir, tetapi kemudian setelah berlaku apa yang berlaku, jadi Nabi Musa telah keluar daripada Mesir ke negeri Madian. Bukan dia nak pergi ke Madian, tetapi dia tertuju ke Madian dengan perancangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa ni sayang kepada Mesir kerana itulah tempat tanah lahirnya kan. Kemudian dia terpaksa pergi ke Madian, dan kemudian berapa lama dia berada di Madian, iaitu 8 ataupun 10. Tetapi selepas daripada 8 atau 10 tahun, Nabi Musa AS telah kembali semula ke Mesir. Jadi kita tengokkan apa yang telah berlaku kepada
Nabi SAW, seolah-olahnya kita katakan bahawa isyarat dengan nombor juga, iaitu isyarat nombor 8 dengan isyarat nombor 10. Iaitu isyarat nombor 8 ialah Nabi SAW telah melakukan Fathu Makkah pada tahun yang ke-8, iaitu selepas 8 tahun Nabi SAW berhijrah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah kembali semula ke Mekah dan dapat membuka semula negeri Mekah dengan Fathu Mekah. Dan kemudian selepas daripada 10 tahun, selesailah misi baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah untuk menyampaikan Islam. Jadi kita lihatkan nombor 8 dan juga nombor 10 tu ada macam seolah-olah mempunyai hin-hinnya. Yang berlaku kepada Nabi Musa juga berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia turun semasa Nabi SAW dalam perjalanan, iaitu daripada Mekah ke Madinah dalam perjalanan hijrah. Jadi ada beberapa persamaan lah yang kita lihat kat sini, iaitu numbernya dan kemudian kembalinya semula ke Mesir, dan kemudian ialah keluarnya Nabi Musa AS daripada negeri Mesir ke negeri Madian dalam keadaan khaifan yataraqqab. Dan begitu juga Nabi SAW, Nabi kita kan, ketika hijrah, Nabi juga ialah berada dalam keadaan suasana begitu, iaitu suasana yang terpaksa keluar dengan senyap-senyap, kemudian bersembunyi di gusto dan sebagainya, dan kemudian melalui jalan-jalan yang tidak dilalui oleh manusia semasa daripada Mekah, semasa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi itu adalah di antara beberapa lah kita katakan pengajaran secara umumnya daripada surah Al-Qasas ini. Kemudian lagi ialah tentang yang saya sebut tadi kan, bahawa tema utama daripada surah Al-Qasas ni adalah As-Siqah Billah. As-Siqah Billah ni, sebab itulah banyak disebutkan dalam surah ini, disebut perkataan Al-Wa'du, iaitu janji kan. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan macam-macam Allah sebutkan janji-janji Allah ni. Sebagai contohnya ialah kisah Abu Musa alaihissalam ketika dia terpaksa meletakkan anaknya yang kecil tu di dalam kotak, kemudian dihanyutkan ke sungai. Jadi kalau kita lihat kan, bahawa itu adalah keyakinan yang sangat tinggi kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahawa aku akan kembalikan dia. Aku akan kembalikan dia kepada kamu. Bagaimana mungkin kita manusia pada masa itu tak boleh nak berfikir kan. Macam mana hanyutkan ke sungai, kemudian biarkan macam tu, kemudian tiba-tiba kembali semula. Jadi itu adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibu Nabi Musa, dia begitu yakin kan dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala akan, dan kemudian bukan setakat dikembalikan saja, tapi akan dijadikan sebagai seorang Rasul. Jadi dia yakin dengan janji Allah Ta'ala ini, dan banyak lagi lah perkara-perkara yang menunjukkan, yang akan kita lihat sedikit demi sedikit daripada surah ini. Surah ini mempunyai 88 ayat 88 ayat, dan sebagaimana kita sebut tadi, dia turun selepas daripada surah An-Naml, dan susunan dia dalam Al-Quran juga adalah susunan selepas daripada surah An-Naml. Dan tema ni adalah As-Siqah Billah, iaitu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat-ayat ini menguatkan lagi keyakinan kita. Dan begitulah juga insya-Allah ayat ini akan menguatkan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan di dalam awal surah ini, iaitu Allah Taala akan berikan kekuasaan kepada orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Sebab itulah berlaku satu peristiwa di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah melantik Ammar bin Yasir ke negeri Iraq. Ammar. Jadi Ammar ni ialah, mungkin kita katakan terkenal lah sebagai seorang yang mungkin dari segi kekuatan untuk menjadi seorang ketua tu tidak ada pada Ammar ni. Tetapi Umar sekali tu pernah dia ni seorang yang lemah seorang yang lemah. Jadi sekali Umar radhiyallahu anhu pernah melantik Ammar ni, tapi dalam masa beberapa bulan sajalah kan. Tapi apa yang berlaku ketika Umar melantik Ammar bin Yasir ni ketika dalam pemerintahan Umar lah, jadi orang bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar, kenapa kau lantik dia menjadi governor? Governor ni besar governor ni macam, kalau kita sekarang ni kan macam sultan kepada negeri-negeri lah kan. Mana orang yang paling besar lah, orang paling berkuasa, wali kan. Jadi jawapan Umar ialah kerana dia kata, aku nak mengaplikasikan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ni, iaitu apa? Kami ingin untuk menganugerahkan
wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi. Kami ingin anugerahkan kepada orang-orang yang lemah di atas muka bumi ini, orang-orang yang dilemahkan, istud'ifu. Jadi kalaulah Bani Israel dulu istud'ifu, maka begitulah juga Ammar ni dia pernah dilemahkan dan menjadi orang yang lemahkan, menjadi orang yang dilemahkan semasa di Mekah dulu. Jadi aku nak dia ni dijadikan untuk melaksanakan ayat ini. Walaupun sebentar, Jas Umar kata, ialah aku nak juga memberi untuk mengapplykan ayat ini walaupun sebentar. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pada muka surat saya sebut tadi kan, muka surat 389, dan insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-29 daripada surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar la'allakum tastalun. Sadaqallahul azim. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa selepas daripada dia terimalah tawaran tu. Tawaran yang dikatakan, yang kita sebut sebelum daripada ni, iaitu Syekhun tentu. Syekhun Kabir, orang tua, yang pendapat yang masyhur mengatakan dia adalah Nabi Syuaib AS. Tapi di dalam Al-Quran ni dia tak sebutkan Nabi Syuaib. Dia tak sebutkan nama Nabi Syuaib. Jadi sebab itulah ulama-ulama berbeza pendapat. Pendapat yang masyhur, pendapat yang kuat mengatakan dia adalah Nabi Syuaib AS, walaupun tidak disebutkan namanya. Tetapi ada pendapat-pendapat lain mengatakan bahawa dia adalah sepupu kepada Nabi Syuaib. Ada pendapat lain ialah mengatakan bahawa dia adalah salah seorang yang soleh di negeri Madian. Madian ini sekarang ni adalah dikatakan adalah berada dalam negeri Arab Saudi. Dikatakan, wallahu alam, kita tak tahu kan, tapi ada satu tempat nama dia Madian, iaitu di Arab Saudi, di tepi Laut Merah. Jadi kisah ni selepas daripada Syekhun Kabir ni menawarkan untuk kahwin dengan anak dia, jadi Nabi Musa pun terimalah. Jadi selepas daripada selesai semua, qada Musa al-ajala, maknanya selepas habislah tempoh tu, tempoh sama ada 8 ataupun 10, itu perbezaan pendapat para tafsir. Kemudian dia kata wasara bi ahlihi, maka dia pun berjalanlah dengan ahlinya. Ahlinya kat situ ialah isterinya lah kan. Setelah daripada disebutkan oleh ulama-ulama tafsir kat sini, semuanya menyebutkan bahawa setelah mendapat izin daripada ayahnya, maknanya dia bawa anak Syekh Kabir tadi tu untuk pergi ke Mesir dengan minta izin daripada ni untuk bawa anak dia tu. Wasara bi ahlihi, jadi dia pun berjalanlah dengan family dia tu. Jadi family dia ni berapa orang? Adakah isterinya seorang saja ataupun ada lagi pembantu-pembantunya? Jadi ulama tafsir juga berbezalah kat sini. Sebab disebutkan selepas daripada ni ialah ia kata Umkusu. Umkusu ni maknanya artinya lah duduklah kamu semua dalam menggunakan lafaz jamak. Maknanya dia bukan seorang lah. Gitu, okey. Jadi anasa min janibit tur, jadi dalam keadaan sejuk, dalam cerita tempat lain ialah dalam keadaan sejuk pada malam tu, maka dia memerlukan kepada api dan dikatakan dia ni tersesat jalan pada masa tu. Jadi lepas daripada tu tiba-tiba nampaklah api daripada jauh. Jadi Nabi Musa berkata kepada ahlinya, kepada familynya, Umkusu, duduklah kamu semua di sini. Inni anastu nara, aku nampak ada api. La'alli atikum minha, kalau boleh jadi dia nak pergi tu ambil api tu sebab panas, sejuk pada malam tu kan. Jadi untuk memanaskan diri, bi khabarin, nak tanya khabar aku ni di mana, kita ni di mana kan, sebab dia sesat jalan kan. Au jazwatin artinya ialah, jazwah ni ialah satu kayu yang mana kalau ada api di hujung dia tu, gitu kan, mana kayu kemudian ada api di hujung tu yang digunakan untuk menyalakan. Orang guna, orang panggil apa, wallahu alam, besar sekarang dah tak ada lah kan, obor lah. Itu orang buat berlari untuk apa ni, sukan adalah kan. Itu jazwah nama dia. Jazwah ni ialah ikatan kayu satu, kemudian ada api di hujung dia. Dia dalam bahasa Arab dia panggil ada jazwah, ada jizwah dan juga ada juzwah. Boleh tiga-tiga perkataan tu. Jadi jazwatin minan nar, dibawa api, boleh aku ambil api di sana. La'allakum tastalun, moga-moga kamu boleh gunakan api ni untuk memanaskan. Tastalun tu memanaskan diri lah. Tapi apabila sebenarnya api itu hanyalah macam kata untuk menarik Nabi Musa daripada family dia sekejap, bukannya api. Jadi sebab itulah dikatakan dalam tafsir kat sini, adakah ianya api betul ataupun api yang hanya dilihat oleh Nabi Musa macam api dan sebagainya. Tapi yang pentingnya Nabi Musa pergi ke tempat tu. Falamma ataha, bila Nabi Musa pergi kepada api tu, tu ialah api tu.
Kemudian nudiya min syati'il wadi al-ayman. Jadi tiba-tiba dipanggil, ada seruan dipanggil daripada tepi syati'il wadi, di tepi wadi tempat tu, tanah rendah tu, al-ayman. Al-ayman itu ialah sebelah kanan. Dikatakan dalam tafsir, dia kata ialah sebelah kanan Nabi Musa. Tetapi ada yang mengatakan juga ialah ayman sini ialah maknanya mubarak, maknanya fil buq'atil mubarakah. Dia ada sebut lagi mubarakah seperti itu, di lembah yang diberkati. Jadi kemudian minasyajarah, kan ada pokok kat situ, dia katakan sebelah kanan situ ada pokok, kemudian tiba-tiba ada seruan daripada situ, ayya Musa. Seruan itu ialah apa? Dikatakan wahai Musa, ya Musa, inni anallah rabbul alamin. Suara. Jadi kita dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya adalah tidak bertempat. Jadi bila Allah Taala ni tidak bertempat, jadi bagaimanakah suara ini? Jadi suara ini hanya suara saja. Bagaimana bentuk dia, bagaimana ia berlakunya dan sebagainya, kan? Bagaimana tiba-tiba keluar suara daripada tempat tu? Yang itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita katakan lagi kan, inni anallahu rabbul alamin wa an alqi asaq. Itu kata-kata yang kedua, kan? Yang pertama Allah mengatakan kepada Nabi Musa, iaitu aku adalah Allah. Kemudian yang kedua, sekarang kau campakkan tungkat kau. Jadi Nabi Musa pada masa itu maknanya ialah dia bawa tungkat dia. Kemudian falamma ra'aha tahtazzu, tiba-tiba bila dia campak tungkat tu bergerak-gerak, kan? Ka'annaha jannun, seolah-olah dia ni jan. Jan tu bukan jin, tapi jan tu adalah artinya ialah ular yang kecil. Ular yang kecil tapi bergerak tu cepat. Jadi bila bergerak macam tu, jadi Nabi Musa AS walla mudbiran, dia pun berpalinglah, nak lari, kan, takut kepada ular tu, kan, walaupun kecil, kan, walam yu'aqib, dan tak nak patah balik ke belakang. Tapi apa jadi? Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Musa, ya Musa aqbil, datang semula, datang, aqbil, mara semula, datang semula ke depan, jangan lari, wala takhaf, dan jangan kamu takut. Kemudian dia kata innaka minal aminin, Allah bagi jaminan kepada dia, kau sekarang aman, jangan takut. Apa yang kau takutkan? Okey, seterusnya uslub yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada Nabi Musa alaihissalam, iaitu uslub ni masukkan, masukkan, adkhil yadaka fi jaybika, masukkan tangan kamu ke dalam jaybik. Jaybik ni kalau ikut bahasa modennya, jaybik ni makna poket lah, kan, ni poket, tapi bukan poket. Jaybik ni ialah ini, kan, belahan yang ada, belahan dada kat sini, kan. Jadi kalau baju-baju dulu lah, kan, baju kita sekarang ni semua tak sampai kat sini, kan, sampai kat ni kat leher. Tapi dulu dia ada belahan kat sini. Baju orang Mesir pun, jubah-jubah Mesir pun sampai sekarang dia ada belahan macam tu. Gitu. Jadi boleh masukkan tu. Gitu, ya. Jadi itu dipanggil jayb, sama sebagaimana yang kita baca sebelum daripada ni dalam surah An-Nur, dia kata ni, kan, kena tutup juyub. Juyub tu jamak kepada jayb. Jadi juyub tu belahan kat sini. Jadi belahan kat sini kalau tak tutup, kalau tak ada kain, perempuan kat sini, kan, dia akan nampak kat sini, kan. Jadi oleh kerana tu Allah Ta'ala sebut kat sini, kan, masukkan tangan kamu, uslub iyadaka fi jaybika, di dalam ni macam ni, kan, ini saya ni sempit, kan. Dia masuk tu bukan masuk tangan semua, tapi masuk, dia kata situ masuk kaf tu ialah tapak tangan maknanya sini, kemudian dia masukkan situ iyadaka tu fi jaybika takhruj bayda, bila tarik keluar dia jadi putih, macam main silap mata, kan, gitu, kan. Putih min ghairi su'in, bukannya sakit, bukannya tiba-tiba sakit kusta ke sakit apa, bukan, tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala buat macam tu untuk menjadi mukjizat kepada Nabi Musa. Kemudian wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Jadi kat sini ada beberapa tafsir lah, tetapi tafsir yang masyhurnya kata ialah, dia kata bila Nabi Musa tu tertakut, jadi dia takut macam tu, kan, tapi dia kata itu balik tangan kamu, bila keluar balik tangan tu, dia jadi kembali seperti asal. Itulah dia kata wadmum ilaika janahaka, janahaka yang tepi kamu ni, gitu, kan, gitu, itu minar rahbi, kerana takut tu, kan, takut, kalau orang takut dia kata dia buat macam tu. Dia kata tarik balik, bila tarik balik dah jadi seperti asal. Fazanika, iaitu kedua-dua itu burhanani, dua burhan, dua tanda, min rabbika, dari Tuhan kamu, ila fir'auna wa mala'i, untuk kamu pergi kepada Fir'aun dan juga kepada geng-geng dia.
pembesar-pembesar dia, orang besar dia kan, malak dipanggil al-malak innahum kanu qauman fasiqin. Allah Taala kata dia ni adalah kaum yang fasik, kaum yang jahat. Apa lagi Allah Taala kata? Qala rabbi inni qataltu. Apa lagi perbualan dia? Nabi Musa berkata pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dia kata apa? Qala rabbi. Berkata Nabi Musa alaihissalam, dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni qataltu minhum nafsan. Aku dulu pernah membunuh salah seorang daripada mereka. Fa akhafu an yaqtulun. Aku takut mereka akan bunuh aku. Jadi kat sini ulama-ulama menjelaskan kata-kata ini bukanlah kata-kata alasan bukan kata-kata alasan tak mau buat. Sebab ada orang tak mau buat tak, mana datang daripada perasaan tak nak buat. Cuma ini adalah kata-kata yang minta macam mana nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak selesai masalah aku ni, aku takut gitu kan tak. Mereka bunuh maknanya takut jadi alasan. Ini kadang-kadang kita ni buat salah dalam hidup kita kan. Jadi bila kita buat salah, kadang-kadang ada perasaan bila kita nak mengajak orang kepada kebaikan, bila kita nak mengajak balik kepada kebaikan, tiba-tiba orang kata, alah bukan aku tak tahu, dia tu dulu teruk gini-gini kan. Jadi ini adalah di antaralah perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa-apa yang terdahulu tu jangan risau. Kalau kita dah minta ampun, kita dah minta taubat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, so tak jadi masalah kan. Saidina Umar pun dulu adalah seorang penjahat kan, penjahat, penggangster, apa lagi, gedeber kan di Mekah tu. Tapi bila dia masuk Islam, maka segala-galanya hilang kan, dosa-dosanya hilang. Jadi begitu juga kita kan. Jadi jangan hiraukan apa orang kata. Kalau kita ni dulu jahat, jangan kita ni takut. Sebab apa? Nabi Musa pun pernah, walaupun tidak sengaja telah membunuh salah seorang daripada ni. Dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni. Macam mana aku nak buat ni? Aku takut mereka ni akan bunuh aku lah. Sebab aku pernah membunuh mereka. Itu jadi di dalam ayat-ayat lain lah kita akan jumpa kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan tak ambil kira benda-benda semua. Apa yang berlaku tu berlaku, tapi sekarang ni kamu ada tugas yang lebih besar lagi kan. Jangan kerana perkara yang berlaku tu menyebabkan kita ni tidak melaksanakan tugas kita. Takkanlah kita tak nak semayang tak sebab kita ni, sebab apa kita jahat dulu. Jadi begitulah juga tanggungjawab lain, tanggungjawab dakwah, tanggungjawab tarbiyah dan sebagainya perlu dilaksanakan. Okey, qala, dia kata wa akhi Harun. Itu permintaan Nabi Musa. Jadi permintaan penceritaan Nabi Musa. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu kan. Dah tahu benda ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa tu, nak ceritakan pada dia dah start dah start tak takut dengan tak takut kalau kita kan dalam padang pasir tiba-tiba bunyi suara kan. Kalau ikutnya takutlah kan. Tapi Nabi Musa dah tak takut. Dia start mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa akhi Harun, kemudian dia kata ada saudara aku. Jadi pada masa tu tak adalah kan Harun ni ada di negeri Mesir lah. Tapi Harun ni Nabi Musa memberitahu kerana dia ni pandai bercakap dia kata huwa afsah, dia ni lebih fasih. Lebih fasih maknanya kalau dia bercakap satu benda tu sampai. Kita ni manusia ni ada yang bila dia bercakap satu benda tak sampai, ada satu benda dia bercakap tu sampai kan. Sebab itulah kita tengok ada orang boleh jadi novelis, orang boleh jadi artis, boleh jadi apa. Sebab apa? Dia boleh menyampaikan. Kita sampaikan satu benda, kadang-kadang orang tak faham kita. Jadi begitulah juga manusia begini manusia ni berbeza-beza. Jadi Nabi Musa nak menunjukkan bahawa dia ada sikit lah kan, ada orang saudara dia, wa akhi. Walaupun bukan akhi dia, bukan saudara dia kan, tapi dia kata saudara mara dia akhi Harun, tapi dia sebutkan perkataan akhi nak menunjukkan apa, orang yang mempunyai mesej yang sama, dekat kan, maka kita panggil akhi, kita ajar kita kan akhi kan. Okay. Dan akhi Harun kata wa afsahu minni lisanan, dia lidah dia tu lebih fasih lagi. Fa arsilhu ma'i, dia mohon, Nabi Musa mohon kepada Allah SWT, jadilah ke dia rasul juga gitu kan, ma'i, bersama-sama aku, rid'an yusaddiquni. Rid'an tu ialah apa ni, sebagai supporter, sebagai orang yang akan membantu, menguatkan aku gitu. Yusaddiquni, yang akan membenarkan apa yang aku cakap ni betul, bukan aku seorang maknanya. Kemudian inni akhafu an yukazibun, sebab apa? Nabi Musa mengatakan perasaan dia iaitu takut aku ni akan didustai. Jadi memanglah perasaan tu kan, sebab apa? Bawa satu benda yang mana orang memang jauh sangat kan, orang percaya macam ni Firaun tu Tuhan,
Jadi tiba-tiba nak bawa satu benda yang terbalik, mesti akan ada orang kata kau ni penipu dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah perlukan kepada supporter. Kemudian qala, jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata, syanashuddu adudak, kami akan kuatkan. Adudak ni apa ni? Tapi dia adalah kinayah kepada kekuatan. Kami akan bantu kamu, menguatkan kamu, bi akhika, dengan saudara kamu tadi tu, iaitu dengan Nabi Harun, wa naj'al lakuma sultanan, dan aku akan jadikan bagi kamu sultan. Sultan ni ialah tanda, maknanya tanda kekuatan. Apa tanda kekuatan yang kita baca sebelum daripada ni, iaitu mukjizat-mukjizat dan lain-lain lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Harun. Fala yasiluna ilaikuma, jadi mereka, dia kata Allah Taala beri jaminan kan bahawa yasiluna ilaikuma, dia tak akan boleh sampai kepada kamu berdua. Tak boleh sampai apa? Sampai maksudnya tak boleh mengenakan apa-apa, tak boleh mencederakan, tak boleh menyakitkan kamu berdua. Dan juga ulama-ulama tafsir kata kat sini, tambah satu lagi itu, dia tidak akan boleh menghalang suara kamu ni, mesej kamu ni nak masuk kepada manusia. Sebab itulah kita tengok kan, mesej tu kan dia masuk, walaupun tak masuk kepada Fir'aun, tapi dia masuk kepada tukang sihir nanti kan. Jadi itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin saja as-siqah billah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata fala yasiluna ilaikuma, habis kat itu kalau ikutnya ialah wakaf kat situ. Kemudian bi ayatina antuma, jadi bi ayatina tu ialah disambung ke belakang, bukan yasiluna ilaikuma bi ayatina, tapi bi ayatina antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun, dengan ayat kami, dengan mesej daripada kami, dengan tanda-tanda daripada kami, maka kamu berdua dan juga pengikut-pengikut kamu, wa manittaba'akuma, pengikut-pengikut kamu berdua, iaitu orang-orang Islam lah daripada kalangan Bani Israel itu. Jadi Bani Israel ada yang mengarut-mengarut ada yang pelik-pelik kan, ada yang jahat kan, tapi ada yang beriman, ada yang baik kan. Gitu ni dululah ni untuk umat Nabi Musa AS. Jadi Allah Taala berjanjikan apa ni? Wa manittaba'akuma al-ghalibun, kamu akan berjaya. Jadi kita faham daripada ayat ni jugalah satu konsep, satu prinsip, iaitu sesiapa yang membawa ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa yang bawa mesej daripada Allah, maka dia akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi akan datang pada muka surat seterusnya yang akan datang, iaitu apa? Muka surat 390. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.